Bagaimana untuk berbincang dengan anak-anak anda mengenai isu Palestin, isu Gaza dan juga kekejaman rejim Zionis ke atas mereka dengan cara yang mereka mudah fahami, ataupun anda belum lagi menerangkan apa-apa kepada anak, ataupun anda sudah menerangkan tetapi anda masih keliru. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk membuatkan mereka memahami isu ini selaras dengan umur yang mereka, umur 5 tahun lain, umur 6 tahun lain, umur 10 tahun kita terangkan dengan cara yang berbeza. Hari ini kita bersama dengan Cik Zaid Muhammad, seorang perunding keluarga dan juga keibubapan yang sering menulis mengenai perihal keibubapan di akhbar. Dan juga nak tunjuk sikit buku beliau yang sangat saya gemari, Ibu Bapa Bijak, Anak Hebat. Tunjuklah sikit. Okey, buku yang sangat-sangat baik yang juga saya baca dan saya guna pakai untuk membimbing anak-anak saya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Okey, tadi saya sebut bagaimana Cik Zaid merungkai satu analogi untuk menerangkan kepada anak-anak yang lebih muda mengenai cerita A Bug's Life. Cerita A Bug's Life di mana si semut ditindas oleh belalang. Si semut ini adalah orang-orang Palestin yang ditindas oleh belalang, iaitu rejim Zionis. Mungkin nak mulakan dengan menceritakan bagaimana kita boleh menggunakan analogi ini. Okey, terima kasih Walina. Memang betul sebenarnya, sebab ini pengalaman saya sendiri. Bila mana isu Gaza ni mula timbul lebih kurang setahun yang lepas lah, bila dah masuk dalam berita semua, anak-anak saya mula bertanya curious kenapa dia orang kena serang dan macam mana. So, saya pun fikir juga macam mana saya nak ceritakan kat dia orang dengan cara yang dia mudah, dia orang boleh fahami. So kebetulan movie ni memang kita one of our favourite movie lah dekat rumah dengan anak-anak tengok semua kan. So saya okey, ini satu analogi yang bagus sebab budak-budak dia memang suka kepada analogi, suka kepada perbandingan sebab imajinasi dia mereka tu masih kuat kan. Jadi saya gunakan cerita ni di mana belalang tu, si belalang tu dia kuat walaupun bilangan dia sedikit, tetapi dia kuat. Dan dia tanamkan propaganda di dalam minda semut-semut ni daripada mereka kecil, daripada generasi kepada generasi kepada generasi, bahawa mereka ni lemah. Mereka perlukan perlindungan daripada belalang. Yang si semut ni tak tahu sebenarnya itu semua hanyalah ilusi. Dia dibuat supaya semut-semut ni mengikut arahan belalang, bekerja untuk belalang, cari makan dan sebagainya. Dan banyak generasi lah, 2-3 generasi mereka ni ditekan, ditindas dan sebagainya. Okey, how do you start? Contoh ayatnya macam mana? Okey, itu satu analogi yang sangat menarik, tapi macam mana kita nak menceritakan macam ni, mulakan? Kita biasa saya selalu bercerita di masa-masa yang relax lah. Kita pun jangan, keadaan emosional pun tak boleh juga. Kita kena relax. Lepas tu biasanya masa makan, makan malam, setelahnya masa yang paling sesuai. Jadi kita first kali kita start, kita tanya mereka. Kita tanya dulu. Contohnya? Apa contoh, sebab kita ada anak yang berbeza umur. Kita tanya yang dewasa dulu, apa abang faham pasal Gaza. Kita biar dia cerita. Mungkin daripada situ kita dah boleh agak tahap kefahaman mereka. Penting kita tanya mereka sebab kita nak tahu adakah kefahaman mereka tu betul atau salah. Sebab kadang-kadang mereka baca daripada internet, mereka tersalah. Dengar orang cerita mungkin dah tersalah faham. Jadi dari situ kita ambil peluang betulkan. Dan biasanya anak-anak kecil ni dia akan sebut macam-macam lah. Jadi daripada situ kita pun cakap bagi ayah cerita macam mana keadaan sebenarnya. Dan kita gunakanlah analogi tadi. Sebenarnya banyak analogi lain yang boleh guna, bergantung kepada kebiasaan kita dengan cerita tu sendirilah. Tapi seelok-eloknya analogi itu ialah yang orang kata menunjukkan satu kuasa yang kuat dan satu lagi lemah. Macam mana dia tindas dan macam mana akhirnya mereka bangun untuk menentang. Satu lagi yang penting adalah supaya kita mengajak anak-anak kita memfokuskan kepada perkara yang positif. Bila kita cakap mengenai isu Gaza, kerana ini mungkin ada yang tidak faham bahawa isu Palestin dan Gaza ini sangat dekat
dengan hati umat Islam khususnya. Kita mempunyai sejarah, kita rasa Palestin itu sebahagian daripada kita walaupun jauh, dan kita benci kepada rejim Zionis dan penjelasan yang mereka lakukan kepada saudara-saudara kita. Jadi ada perasaan marah bila cakap dia ni memang jahat, orang Yahudi ni mungkin ada emosi di sana. Macam mana kita nak mengawal supaya kita fokus pada yang positif. Itu memerlukan satu minda yang kita kena switch, kita kena tukar arah minda kepada yang positif. Bila cakap dengan anak tu kena betul. Kita sendiri kena orang kata kena ambil tindakan lah. Saya akan bercakap secara positif. Betul lah macam Wadina cakap tu. Kita perlu fokus kepada kasih sayang. Sebarkan kasih sayang, bukannya lebih kita sebarkan kebencian. Dan mana ada perasaan marah ataupun perasaan tak puas hati tu, kita salurkan kepada yang positif daripada kita salurkan. How do you do that? Boleh. Macam mana kita nak buat? Sebab kita nak anak kita tahu bahawa rejim Zionis ni jahat. Tapi how do you say it in a positive way? Tak faham tu. Betul. Mula-mula kita kena rasional. Kita sentiasa ada dua keadaan fikiran kita, akan kita ada terlalu emosional ataupun terlalu ataupun rasional. Jadi kita pilih jadi rasional dengan kita cerita, kita fokus kepada penderitaan anak-anak ataupun kaum Palestin. Kita fokus kita jangan fokus pada kejahatan rejim Zionis. Kita fokus kepada penderitaan, sebab jarang orang tengok orang tunjuk macam mana dia orang tak cukup makan. Yang paling menyentuh hati saya ialah bila saya tengok dalam surat khabar mereka rampas barang permainan, toys. Oh lama saya tengok tu, saya tersentuh hati tu, apa salah kanak-kanak sampai mereka sanggup ambil toys. Dan saya baca dalam surat khabar, ini surat khabar luar negara, dia kata mereka ambil coklat, buku nota, kertas, pensel. Jadi saya termenung, kenapa mereka perlu ambil ini semua? Jadi kita terangkan pada anak kita. Kita terangkan kepada anak. And then nanti saya akan hubung kaitkan kenapa mereka ambil ini dengan sebab sebenar mereka mengambil itu semua. How do you hubung kaitkan? Dihubung kait dia ada satu perkara, iaitu ilmu pengetahuan. Sebenarnya senjata yang paling berkuasa dalam dunia ni ialah bukan senjata, bukan senapang, bukan bom atom, tapi ilmu pengetahuan. Itulah jadi senjata itu yang Cik saya terangkan kepada anak. Yang itu yang seharusnya kita tekankan kepada anak-anak kita, bahawa senjata akan membawa lebih banyak kemusnahan. Betul. Sebab itu kita perlu sebarkan kasih sayang,